Pada 18 Julai 2023, IPG Kampus Tun Hussein On telah mengadakan program kelestarian Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Feda Cemplak. Program ini disertai oleh guru pelatih IPG serta murid-murid Sekolah Kebangsaan Feda Cemplak. Mari kita ikuti sorotan peristiwa program ini. Gummy bear. Assalamualaikum. Pada hari ini, Studio TVP SS KFC berbesar hati kerana kita dikunjungi oleh delegasi dari Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On, Batu Pahat. Kehadiran mereka ke SK Feda Cemplak adalah untuk mengadakan bengkel kelestarian bahasa. Bersama-sama saya di studio ialah Dr. Masita binti Muhammad Yusof, Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On. Selamat datang ke sekolah kami. Boleh Doktor jelaskan kepada penonton apakah tujuan bengkel ini diadakan? Okey, terima kasih adik Syafiqah. Adik Syifa. Baik, tujuan bengkel atau yang dinamakan sebagai Program Lestari Bahasa Anjuran Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Tun Hussein On dan pelajar-pelajar PISMP Option Bahasa Melayu adalah untuk memberi pendedahan pengalaman sebenar kepada pelajar-pelajar IPG sebelum mereka ditempatkan di sekolah-sekolah sebagai guru kelab. Program berfokuskan seni dalam bahasa ini merupakan satu program bagi membentuk kreativiti dalam pembelajaran bahasa Melayu atau kita katakan sebagai belajar sambil bermain. Ya. Jadi walaupun bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang wajib dikuasai oleh murid-murid, namun tidak salah cara PDP di dalam atau di luar bilik darjah itu dipelbagaikan untuk melahirkan rasa seronok. Seterusnya, rasa cinta terhadap bahasa Melayu. Untuk makluman para penonton dan adik Syifa, program ini merupakan program serampang dua mata. Macam kita kata, ada dua perkara dalam satu masa, iaitu murid seronok, pelajar IPG dan guru sekolah juga mendapat pengalaman bertukar-tukar teknik dalam pengajaran bahasa Melayu. Di samping itu, program seperti ini menjadi landasan dalam mengeratkan hubungan dengan rakan sinergi antara IPG Kampus Tun Hussein On dengan institusi pendidikan yang lain. Bagaimanakah program ini dapat membantu meningkatkan profesionalisme guru pelatih dari IPG? Pandai adik Syifa ni tanya soalan. Okey, guru pelatih IPG akan memperoleh keyakinan diri yang tinggi, memperoleh pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang sebenar
atau pengalaman yang sangat berharga apabila mereka mengendali dan menguruskan program kelestarian bahasa ini. Secara tidak langsung, tahap profesionalisme guru itu dapat ditingkatkan kerana di samping mereka mengajar murid-murid sekolah, mereka juga dapat belajar bagaimana mengurus sesuatu program, mengawal pelajar, menyelaras dan menyusun atur program dengan baik. Kami difahamkan terdapat pelbagai bahan pembelajaran yang dibawa khas dari IPG untuk dikongsi bersama-sama murid di sini. Apakah bahan-bahan pembelajaran tersebut? Oh, adik Syifa nak tahu ya apa pembelajarannya. Ya betul ya adik Syifa, seperti yang telah saya sebut sebentar tadi, program ini mengangkat kepelbagaian teknik dan alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebab kita kata tadi dia belajar sambil bermain kan. Jadi untuk program Lestari Bahasa, pelajar-pelajar telah menyediakan alat bantu mengajar yang kebanyakannya direka dan diinovasikan melalui alat bantu mengajar yang sedia ada. Okey, kalau adik Syifa nak tahu, contoh dia ya, macam pelajar IPG menyediakan bahan seperti kad-kad simpulan bahasa, kuis dan dam ular besar. Selalu kita main dam ular yang kecil, tapi ini dam ular besar, piramid kata, ting-ting dan juga gambar, radio dan sebagainya untuk aktiviti yang disusun dalam 10 stesen permainan. Ya. Jadi alat-alat itu pelajar IPG yang sediakan sendiri dan selalunya mereka gunakan bahan-bahan kitar semula. Ya. Jadi yang pasti aktiviti ini akan menimbulkan keseronokan kepada murid dan memberi idea baru kepada guru-guru, khususnya kepada guru bahasa Melayu di sekolah ini. Para penonton boleh datang untuk melihat sendiri aktiviti yang disediakan oleh pelajar-pelajar IPG. Dan ada juga aktiviti yang menggunakan tablet. Ya, maknanya kita juga turut menyokong teknologi pembelajaran yang menyokong pembelajaran pendidikan abad ke-21. Okey. Wah, sungguh menarik sekali. Tentunya murid-murid teruja sepanjang mengikuti program ini. Saya percaya penyediaan bahan-bahan tersebut memerlukan komitmen yang tinggi daripada guru-guru pelatih untuk menyediakannya. Kami sangat hargai. Menurut doktor, adakah bengkel seperti ini wajar diteruskan pada masa akan datang? Ya, pastilah adik Syifa ya. Memang betul kita sangat bersetuju supaya program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa-masa yang akan datang di sekolah-sekolah yang lain pula ya, dan di daerah atau di negeri yang lain ya. Untuk makluman para penonton dan juga adik Syifa, pelajar IPG baru saja kembali ya daripada Sabah ke Kelantan, kita juga melaksanakan program didik hibur atau belajar sambil bermain di negeri selain daripada Johor. InsyaAllah selepas ini mereka akan pergi ke Terengganu pula. Jadi kita doakan program ini dapat berjalan dengan baik. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ketua Jabatan Pengajar Melayu IPG Kampus Tun Hussein On, iaitu Encik Azmi Jamoni, para pensyarah Jabatan Pengajar Melayu IPG, para pelajar option Bahasa Melayu IPG Kampus Tun Hussein On dan pihak sekolah yang banyak membantu memudahkan urusan di sepanjang program ini berlangsung. Program Lestari Bahasa ini sememangnya memberikan banyak manfaat sama ada kepada murid ataupun guru-guru pelatih dari IPG. Selain program ini, apakah contoh program lain yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru? Okey, banyak sebenarnya adik. Ya, kita boleh laksanakan contohnya kursus atau bengkel yang dikendalikan oleh IPG Kampus Tun Hussein On, khususnya kepada guru-guru sekolah ya, seperti PAK 21, TS 25, pentaksiran bilik darjah, pedagogi, kursus team building dan juga lain-lain kursus
mengikut keperluan pihak sekolah. Jadi insya-Allah pensyarah IPG yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang yang disebutkan tadi dapat menyampaikan khusus bengkel tersebut kepada guru-guru di sekolah. So lepas ni harap guru-guru SK Felda Cempelak boleh datanglah ke IPG Campus Tun Hussein On untuk kita menjalankan kerjasama dari segi pembangunan profesionalisme. Okey. Apakah pesanan doktor kepada murid-murid SK Felda Cempelak? Okey, pesanan saya kepada pihak pentadbir, guru besar, penolong kanan guru-guru dan semua murid-murid SK Cempelak, terima kasih kami ucapkan bagi pihak IPG Campus Tun Hussein On kerana sudi menerima kehadiran kami untuk melaksanakan program Lestari Bahasa pada kali ini. Semoga kerjasama yang terjalin dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Kepada anak-anak SK Cempelak, belajarlah dengan rajin, jadilah anak ABC, iaitu anak yang baik lagi cerdik. Hormati ibu bapa dan guru-guru. Semoga anak-anak SK Cempelak dapat menjadi manusia yang berguna dan membalas jasa ibu bapa dan guru. Apakah pula pesanan doktor kepada para guru pelatih IPG ke arah menghadapi bidang pendidikan yang semakin mencabar ini? Ya, betul. Bidang pendidikan kita semakin mencabar Kepada pelajar IPG, tempuhlah segala cabaran dan ujian yang berdatang dengan hati yang tenang dan semoga anda semua dapat menguruskan kehidupan dan emosi dengan baik Belajar, menimba ilmu tanpa jemu, insya-Allah pelajar-pelajar IPG semua bakal menjadi seorang guru dan bila anda menjadi seorang guru, jadilah seorang guru yang hebat. Itu saja. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di studio. Setakat ini sahaja temu ramah kita bersama-sama Dr. Masita binti Muhammad Yusof, pengarah IPG Kampus Tun Hussein On. Diharapkan agar program seperti ini akan berterusan supaya pelbagai pihak dapat peroleh manfaatnya. Sekian sahaja segmen Temu Ramah bersama-sama saya, Husni anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, dari studio TV PSS KFC akan membawakan kepada anda satu temu ramah khas bersama-sama tetamu istimewa, iaitu Yang Berhormat Puan Haja Sinda binti Saleh, Ahli Dewan Undangan Negeri Tenang. Untuk makluman anda semua, YB Sinda merupakan satu nama yang tidak asing lagi dalam kalangan warga Felda Cempelak ini. Beliau sememangnya banyak membantu penduduk sekitar amnya, SK Felda Cempelak khususnya, demi pembangunan dan kemenjadian murid di sekolah ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada YB Sinda ke SK Felda Cempelak. Semoga YB sihat ya. InsyaAllah, Alhamdulillah. YB, pada hari ini kita akan menyaksikan majlis perasmian penutupan program Kelestarian Bahasa Anjuran IPG Kampus Tun Hussein On, Batu Pahat. Apa pendapat YB tentang program ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas undangan TV PSS KFC kerana mengundang saya untuk temu ramah dalam projek pertama pihak TV sekolah. Tahniah daripada saya dan berkenaan pendapat tentang program kerjasama antara pihak Institut Pendidikan Guru bersama dengan pihak sekolah. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kerana program ini memang sangat baik, terutamanya
ada interaksi di antara guru-guru pelatih dan juga para pelajar, di mana dari situ kita tahu pelatihan amali bagi guru-guru tersebut. Dan pada masa yang sama, pelajar juga terdedah dengan persekitaran yang baru, di mana sebelum ni kalau pelajar hanya berhadapan dengan guru-guru di kelas masing-masing, mungkinlah ada orang kata pembaharuan yang dibawa oleh guru-guru pelatih ini untuk bersama-sama dengan pelajar sekolah. Ya, saya kira program ini sangat baik dan perlu diteruskan pada masa-masa akan datang. Demi kerjasama tu perlu diteruskan. Demi orang kata dari segi pertukaran idea dan maklumat, dan pada masa yang sama dapat mencerap ilmu. Cikgu pun dapat cerap ilmu, pelajar pun dapat cerap ilmu. Sama-sama kita nak gandingan di antara kedua-duanya lah. Pastikan di YB, program kerjasama antara pihak Institut Pendidikan Guru dengan pihak sekolah telah lama wujud. Pada pendapat YB, masih relevankah program seperti ini pada masa sekarang? Perlu diteruskan dan ianya sangat-sangat relevan kerana ia bukan sahaja IPG bukan sahaja mengeluarkan guru-guru, tetapi mereka ingin melihat guru-guru yang ditanam dengan ilmu-ilmu bukan dari segi akademik sahaja, tetapi ilmu-ilmu berhadapan dengan para pelajar. Komunikasi dua arah itu sangat mustahak, dan kita pun tak nak guru-guru ini hanya ada maklumat-maklumat tentang pembelajaran tetapi tidak ada maklumat interaksi bersama anak murid. Setiap orang itu berbeza-beza. Ada anak murid yang memang cekap, cerdas, pintar, pandai. Ada yang agak lemah, ada yang tidak memahami dan sebagainya. Jadi program seperti ini dapat meningkatkan kemahiran guru-guru yang akan keluar mengajar supaya mereka dapat berhadapan dengan pelbagai situasi pelajar yang ada pada hari ini. Dan saya berharap pelajar-pelajar pula bila mendapat guru-guru seperti ini terus mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar dan meningkatkan keupayaan diri, insya-Allah. Apakah pesanan YB kepada murid-murid yang terlibat dengan program ini? Kepada murid-murid yang terlibat dengan program ini, saya mengharapkan agar dapat menimba seberapa banyak ilmu yang boleh. Kadang-kadang kita kat kelas dengan cikgu-cikgu kita ni, dengan guru-guru kita ni, kita rasa mungkin ada rasa macam segan, mungkin ada rasa kita dah ada perasaan macam asyik kita bertanya guru yang sama, kita mungkin nak ada satu pandangan yang lain. Jadi dengan program seperti ini, anak murid, saya mengharapkan anak-anak murid yang mengikuti program seperti ini dapat pelajaran-pelajaran baru yang tidak dapat daripada guru-guru kita yang sedia adalah. Basic dia sama, tetapi mungkin dari segi pandangan, pendapat, cara berfikir itu berlainan. Dan dari situ, itu yang saya kata tadi, kita cerap semua ilmu yang kita dapat pada masa yang sama, kita gunakan untuk kebaikan diri kita. Anak-anak semua kena pandai, kena pandai mengasingkan perkara-perkara ini. Mustahak. You sendiri dalam kepala dah kena ada mapping untuk mencerahkan segala ilmu yang you all dapat di kelas lah. Dan juga di luar aktiviti, di luar kelas aktiviti-aktiviti seperti ini, insya-Allah. YB, pada 7 Julai yang lalu, SK Felda Cemplak telah mencipta sejarah di pertandingan Felda Robotic Challenge. Apabila berjaya merangkul Johan dalam pertandingan itu, boleh YB berikan respon terhadap kejayaan 3 murid SKFC ini? Saya sangat berbangga kerana Sekolah Kebangsaan Felda Cemplak berjaya mencongkil bakat dan juga kebijaksanaan, kepandaian, kepintaran anak-anak ini. Yang 3 orang ini anak-anak yang comel, bijak, pintar, cerdik. Jadi saya mengucapkan syukur kepada Allah kerana lahir 3 bintang ini. Dan saya mengharapkan supaya kepandaian, kecekapan, kemahiran mereka ini tidak terhenti di sini. Perlu diteruskan sama ada di peringkat
ASEAN di peringkat antarabangsa. InsyaAllah, saya percaya jika diberi bimbingan, anak-anak ini boleh pergi jauh. InsyaAllah. Terima kasih. Untuk makluman YB, Pusat Sumber Sekolah ini telah menubuhkan studio TV PSS KFC pada awal tahun ini. Buat masa ini, kami masih dalam proses penambahbaikan fasiliti studio. Apakah pendapat YB tentang penubuhan studio ini dan apakah bentuk bantuan yang boleh diberikan daripada pihak YB untuk membantu pembangunan studio TV PSS KFC? Okey, pengacara host kita pada hari ini, Adik Yusra, menjadi pengacara. Ada training dan sebagainya. Saya pula yang tanya, ada? Untuk makluman semua, sebelum ni saya bekerja di TV3, di Syarikat Televisyen Malaysia Berhad, ya. Dan saya menguruskan program seperti ini, pengacaraan dan sebagainya, ya. Dan saya bersetuju pelajar-pelajar ini diberi pendedahan awal tentang studio TV, Jadi sekurang-kurangnya sekiranya masuk universiti belajar komunikasi dalam bidang penyiaran, benda tu dah tidak asing, ya. Macam saya katakan tadilah, ya. Saya sebelum ini bekerja di TV3, sebelum tu saya menuntut di UKM bidang komunikasi dalam bidang penyiaran, ya. Dan bagus mencongkil bakat-bakat baru seperti ini. Teruskan, insyaAllah selaku wakil rakyat dalam kawasan ini, saya akan membantu apa yang saya boleh bantu. Kemungkinan besar kita bawa turun pengacara televisyen untuk beri orang kata latihan kepada adik-adik, mencongkil bakat-bakat pengacaraan, bakat-bakat pembaca berita, Jadi insyaAllah kita akan bantu, dan ini adalah satu usaha yang baik daripada pihak sekolah. Dan tak silap saya yang ini yang pertama kot dalam Don Tenang, sekolah yang mengadakan studio seperti ini. Tahniah kepada studio TV PSSA KFC. Terima kasih YB. Saya rasa setakat itu sahaja temu ramah saya bersama-sama YB. Pihak kami mengucapkan terima kasih kepada YB kerana dapat meluangkan masa bersama-sama kami di studio pada hari ini. Semoga YB diberikan kesihatan yang berpanjangan untuk berbakti kepada masyarakat di sini. Terima kasih YB. Sama-sama. Untuk hidup di masa depan. Apakah pendapat cikgu tentang persekitaran sekolah kami? Sekolah awak sangat menarik. Jadi kalau macam contoh murid nak datang sekolah tu, diorang akan berminat untuk datang sekolah sebab sangat menarik. Sebab macam tengoklah bangunan warna-warni, banyak warna-warni. Sangat kondusif. Memandangkan sekolah ini terletak di kawasan yang agak terpencil daripada kesibukan bandar dan kepadatan penduduk. Jadi bagi saya sekolah ni amat sesuai untuk murid-murid menjalani sesi PDP dengan keadaan yang selesa tanpa sebarang gangguan, terutamanya gangguan bunyi. Sekitaran sekolah SK Felda Cempelak ni sangat ceria. Saya masuk sekolah ni, saya suka tengok sekolah ni. Persekitaran sekolah awak saya rasa cantik. Lepas tu saya tertarik dengan sudut pidato dekat kantin tu. Sebab hari tu saya pergi PBS dekat sekolah SK Selancar 1, Pahang. Dia tak ada pun sudut pidato tu. Jadi saya rasa macam yang tu tempat paling menarik lah kat sekolah awak. Lepas tu sekolah awak bersih. Dan pertama kali saya nampak yang Dewan ni duduk kat atas. Saya macam terkejut lah. Okey, maknanya sekolah ni adalah perbezaan dia tersendiri. Pada pendapat cikgu, mengapa program seperti ini wajar diadakan di sekolah-sekolah? Program-program seperti program didik hibur ini wajar diadakan di sekolah-sekolah rendah agar murid-murid rasa ceria, suka datang sekolah. Kami ingin mendedahkan cara belajar yang lebih menarik untuk murid-murid supaya nanti murid-murid dapat mencerap perkara baharu yang dipelajari itu
dengan cara yang lebih menarik dan kondusif supaya murid-murid tidak mudah bosan untuk mempelajari sesuatu subjek itu. Sekaligus mempercepatkan lagi proses murid untuk memahami sebarang topik baru yang mereka pelajari, selaras dengan untuk memberikan mereka sebuah kenangan yang lebih manis, terutama dari aspek cara mereka belajar. Pada pendapat cikgu, program ni wajar diadakan di sekolah-sekolah sebab murid tu tidak perlu hanya belajar di dalam kelas saja. Maksudnya murid tu tak perlu dengar cikgu mengajar saja. Murid tu perlu ada aktiviti supaya mereka lebih faham apa yang mereka belajar. Objektif program ni adalah untuk memperkenalkan bahan bantu mengajar yang maujud kepada murid-murid. Jadi kalau ada bahan bantu mengajar yang maujud, murid-murid dapat menjadi lebih aktif dengan pergerakan fizikal dan motor halus mereka. Jadi saya rasa program ni wajar sebab kita dapat jadikan ia panduan kepada guru-guru di sekolah untuk menjadi seorang yang lebih kreatif dan inovatif. Apakah sekolah kami menjadi pilihan IPG untuk mengadakan program kelestarian bahasa ini? Bagi pendapat cikgu, sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah yang terletak di dalam kawasan Felda. Jadi bagi kami ini merupakan peluang yang paling terbaik untuk kami menimba pengalaman dan menguji segala bahan BBM yang kami hasilkan terhadap murid-murid yang mereka tinggal di kawasan Felda. Jadi apabila kami menjalankan aktiviti di sini, kami dapat lihat murid-murid di sini sangat aktif dan memberi kerjasama yang menyeluruh terhadap program yang dianjurkan. Saya rasa pihak IPG ingin kerjasama kepada lebih banyak sekolah yang tidak pernah dikunjungi sebelum-sebelumnya. Okey, sekolah kamu jadi pilihan kerana sekolah kamu ni mempunyai murid yang sedikit. Jadi kami muka pelajar tahun 1, jadi kami ingin mencuba benda baru, bermula dengan aras rendah dahulu, bermula dengan murid-murid yang sedikit dahulu. Sebenarnya IPG kami ni telah mengadakan program kelestarian bahasa Melayu ni sejak tahun 2022 yang diadakan di Langkawi. Lepas tu kita orang baru balik dari Sabah untuk laksanakan program ni juga. Setahun lepas ada juga ke Kelantan dan sekarang kita buat tour dekat Johor pula. Sejauh manakah program ini dapat menambah pengetahuan murid? Program ini ia dapat membantu murid-murid untuk lebih mengingat dan belajar cara belajar yang lebih seronok berbanding dengan cara yang lebih formal. Memandangkan cikgu-cikgu turut mendapati kebanyakan murid-murid ni mereka lebih gemar untuk belajar dengan cara yang lebih selesa, lebih santai dan bersahaja daripada cara belajar yang lebih formal. Jadi apabila murid-murid belajar dalam keadaan yang lebih santai dan bersahaja serta seronok, mereka akan lebih cepat untuk belajar sesuatu benda yang baru. Contohlah kalau belajar saja dalam kelas, kalau dia tak faham apa yang cikgu ajar, dia tak dapat apa. Jadi kalau ada aktiviti ni, murid lebih mudah memahami apa yang dipelajari di dalam kelas. Seperti yang kita lihat, semua berdasarkan stesen saya di sana, murid-murid semua dapat menjawab dengan betul. Jadi program ini, program didik hibur ini, murid dapat belajar sambil berasa seronok. Untuk program ni, kalau kita dapat lihat setiap stesen tu dia ada topik yang berbeza-beza. Macam kalau stesen saya kata nama, yang depan ni kata adjektif dan macam-macam lagi lah. Jadi dalam satu hari murid dapat belajar banyak benda pasal tentang topik-topik bahasa Melayu. Contoh kata nama, kata adjektif, kata kerja dan sebagainya. Pada masa kini, kita lihat banyak bahan pembelajaran yang berbentuk digital. Adakah bahan maujud ini masih relevan digunakan dalam PDPC? Pada masa kini ya, memang wajar bahan maujud ini digunakan dalam PDPC. Tetapi kita perlu melihat pula kepada aspek peredaran masa dan zaman. Memandangkan kita hampir menuju ke arah tahun 2025, sejurus selepas TS25 itu telah tercapai, maka sebuah sistem pendidikan baru ini telah diperkenalkan, iaitu digelar sebagai Artificial Intelligence ataupun kecerdasan intelek dalam pendidikan, di mana murid-murid akan belajar menggunakan AI dalam pendidikan. Pada pendapat saya, ya, sebab benda tu kita boleh nampak dan kita boleh gunakan. Kalau macam digital tu kadang-kala kita tak boleh gunakan. Bahan maujud masih lagi relevan dalam PDP kerana bukan semua sekolah sudah tersedia dengan televisyen, dan kadang-kadang juga televisyen ini bukannya kita yakin boleh tahan lama. Jadi ada juga murid-murid macam terdapat banyak kekangan lah menggunakan bahan-bahan itu. Jadi bahan maujud masih lagi relevan dalam penggunaan PDP. Jadi bahan maujud ni dapat bantu murid untuk jadi lebih aktif, untuk mereka kembangkan pemikiran mereka, untuk mereka lihat sendiri apa yang mereka belajar. Kalau kita lihat, kalau
kita belajar secara digital, murid akan duduk je, akan tengok je apa kat depan, apa paparan dia. Jadi murid tak bergerak sangat. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak murid ni lebih aktif dalam PDPC.